Di link tu keluar 91% kluster adalah sektor penghilangan. Tuan-tuan kena faham istilah kluster dan istilah total jangkitan. Apa yang kerajaan longgarkan adalah yang terbaik untuk kerajaan, tapi belum tentu terbaik untuk kita. Kita terpaksa menggunakan semua potensi yang kerajaan bagi, tapi pada waktu yang sama potensi tersebut juga telah menjadi potensi yang boleh memberi bencana. Di mana kita masuk ke kawasan, nanti saudara saya jangan marah saya dulu. Dengan angka 13,000 ni dan dengan melihat pattern bagaimana varian Delta ni bergerak dengan begitu pantas, di mana Indonesia yang daripada angka 29,000 kepada 30,000 kepada 31,000, kemudian melambung 2 hari berturut-turut kepada 40,000 lebih dan semalam terus melambung kepada 50,000. Kalau kita melihat pattern jangkitan penyakit ini, di mana Malaysia yang daripada 9,000 bergerak kepada 11,000 dan hari ini terus bergerak pada 13,000. Saya fikir kata dalam 5 hari ini kalau tidak ada keajaiban berlaku, tetapi pattern jangkitan ini berlaku berdasarkan pattern yang sedia ada dalam 4 hari terakhir ini. Dan varian ini telah pun berkembang luas, macam saya katalah, dari hidung ke hidung jarak varian hanyalah sejengkal. Sebagai gambaran betapa orang ramai terdedah, berarti kita akan mencapai angka 20,000 dalam tempoh 4 atau 5 hari. Jadi kita bersedia untuk melihat angka ini, supaya tuan-tuan juga bersedia untuk melihat angka ini, untuk tidak panik dan menganggap bahawa ini adalah realistic sign berdasarkan data dan juga berdasarkan fakta kedudukan varian ini. Berarti kalau meningkat 10% lagi seperti kadar pengkiraan konvensional di atas varian yang mempunyai 8 kali ganda kekuatan daripada kiraan R0 lama tu, besok kita akan melepasi lagi 1,300 kes baru. Berarti besok kita akan dapat dalam 14,900 ke 15,000. Berarti besok kita boleh jangka kalau kita cecah 11% je, besok kita akan cecah 15,000. Berarti dalam 3 atau 4 hari atau 4 atau 5 hari, 20,000 kes sehari adalah angka yang boleh dianggap normal bagi jangkitan di Malaysia. Begini tuan-tuan, ada seorang yang masuk dalam posting mengatakan bahawa dia menolak pandangan saya mengenai 90% kluster. 90% jangkitan yang ada di Malaysia adalah jangkitan sporadik, iaitu jangkitan awam. Jadi bagi saya keratan, saudara boleh tengok dekat kempen Lapak Israel ni, dia tiba masuk seorang mamat memaparkan mengenai fakta yang saya bagi adalah salah. Begini tuan-tuan, dia bagi saya keratan akhbar, 90% kluster adalah penghilangan. Kepada Kementerian Kesihatan, ni saya nak bagi tahu, bila dia bagi link dekat saya, dia kata kenyataan saya salah kerana sila rujuk link ini. Jadi link tu keluar 91% kluster adalah sektor penghilangan. Tuan-tuan kena faham istilah kluster dan istilah total jangkitan. Saya tak ada papan putih nak lukis ni, ramai orang dah minta papan putih, saya cuba sediakan begini. Setiap kali apa yang dihantar kepada saudara, oleh kerana di bawah kita punya diagram konvensional, sejak hari pertama Kementerian Kesihatan Malaysia mengenalkan diagram update tu, yang saudara tengok angka jangkitan update tu. Okey, dia bagi dekat kita kluster. Dia sebut kata hari ini ada 16 kluster baru, 10 adalah kluster penghilangan. Esok dia naikkan lagi 21 kluster baru, 14 adalah kluster pekerjaan. Jadi kluster tu telah menggambarkan kepada saudara bahawa itu adalah jumlah total. Begini saudara, kluster tidak menggambarkan angka jangkitan total. Kluster adalah jangkitan berkelompok. Berarti kalau ada seorang positif dalam garasi, kemudian bawa ke test swab ada 16 orang, maka akan disebut di situ kluster garasi. Kemudian ada garasiah, ada garisun dan ada garis saman. Jadi 4 kluster ni campur, nampak banyaklah 4. Tetapi dia 4 kluster ni tidak menggambarkan jumlah kerana sporadik. Kes-kes yang tidak dapat dijangka di mana punca jangkitan, dia tak disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi oleh kerana rakyat dah salah faham dan selama 2 bulan rakyat berperang dengan menyerang dan telah menghilangkan tumpuan rakyat. Sekarang ni rakyat tak faham virus adalah sejengkal daripada lubang hidung. Kerana rakyat masih lagi berpandu kepada istilah kluster, dan kluster ini merujuk banyak kepada sektor industri, maka rakyat menganggap angka yang naik hari ke hari adalah angka pekerja kilang. Rakyat masih beranggapan yang kena sekarang ni adalah warga pendatang asing atau mereka yang berada dalam sektor penghilangan, kerana dikelirukan oleh istilah kluster.
Kalau dia sebut walaupun 90% kluster adalah kluster penghilangan, kalau 90% tu kali dengan 30 orang, 30 orang pun dia kira satu kluster. Di mana jangkitan dalam perkelompokan tersebut ada punca asalnya, maka dia kluster. Tapi kalau campur 5 orang di rumah A, 12 orang di flat ni, 75 orang dekat Kareah masjid ni, 120 orang dekat kampung ni, 200 orang pelajar dekat madrasah ni, dia tak boleh nak selesaikan kerana dia tak tahu punca jangkitan, maka tak disenaraikan sebagai kluster. Berarti kalau tiap-tiap hari saudara baca kluster, saudara akan dihinggapi oleh perspektif. Ini saya harap wakil kementerian yang menonton dan wakil kerajaan yang menonton, kerana saya dapat banyak panggilan kebenaran menggunakan video, berarti saya tahu mereka pantau, mulai sekarang mereka pantau garasi. Saya nak mintakan nasihat supaya satu ruang kosong di sebelah kanan disenaraikan sebagai sporadik, supaya rakyat faham 16 kluster dikenal pasti, 8 adalah kluster ni, jumlahkan kluster tu, berarti totalnya adalah 270 ataupun 2,700. Bakinya itu diletakkan sebagai jangkitan sporadik, ialah 12,100 kalau mengikut angka hari ini, supaya rakyat faham sporadik itu adalah sejengkal daripada virus tersebut untuk kena pada mereka. Hari ini semua rakyat tak patuh SOP, semua rakyat pandang enteng dan semua rakyat menghabiskan banyak masa untuk menyerang polisi kerajaan, adalah kerana rakyat menganggap ruang yang saudara letak kluster itu adalah sebagai ruang yang patut diberi tumpuan. Bila dia baca kluster, 20 kluster baru, tengok semua kluster kilang. Dia senarailah. Kilang itu, kilang ini, kilang ni. Rakyat mempunyai mentaliti bahawa itulah 13,000 orang. Jadi selagi Kementerian Kesihatan tak ubah cat tu dengan meletakkan pula di sebelah kiri tu sebagai sporadik, supaya rakyat tahu bahawa jangkitan yang tidak dapat dikenal pasti. Problem ni macam ni tuan-tuan. Bila disebut kluster, walaupun kluster tu hari ni katalah saya bagi tahu pada saudara, kita ada 13,215. Katalah detail nanti keluar klusternya adalah 70 kluster baru. Kalau dalam kluster baru tu bawa 15 hingga 50 orang, kita mungkin hanya mendapat 3,500 daripada kluster. Berarti 10,000 lagi tak tahu mana. Maka 10,000 tu Kementerian Kesihatan kena gazet di bahagian sebelah kiri pula. Ini adalah sporadik, supaya rakyat tahu bahawa pada hari ini 3,000 lebih adalah datang daripada kluster, iaitu jangkitan yang tahu rantaian wabaknya. Manakala 10,000 lagi adalah jangkitan yang berlaku di kalangan orang awam tetapi tidak diketahui punca jangkitan dia. Saya harap faham dengan ni apa wakil-wakil kerajaan yang menonton. Saya gembira kerana anda semua menonton, kerana semua anda ada update tentang apa yang saya cakap. Dan saya nak bagi tahu juga pada saudara mengenai berita yang baru ni. Ini Straits Times keluarkan semalam. Hari ni ada kawan-kawan hantar tapi saya dah baca Straits Times semalam. Ini adalah benda yang untuk saya tunjukkan kepada saudara. Tolong naikkan Straits Times punya keratan ni. Saudara tengok orang ni daripada bulan April hinggalah bulan Julai, dia 3 kali dia keluar rumah. Dia keluar rumah sekali untuk pergi ke dia keluar rumah untuk kali pertama adalah pergi suntik, balik rumah dia singgah beli bakery roti untuk keluarga dia. Suami dia pergi ke pejabat hanya beberapa kali kerana bekerja work from home. Berarti saya bagi tahu semalam, apabila dia pergi ke kawasan tertutup, iaitu membeli roti, dia kata dia tak tahu kenapa dia kena jangkitan, tapi sumber dia telah berada di tempat sporadik yang sangat kuat, iaitu kedai roti, di mana kedai bakery mewah ni semuanya tertutup, orang keluar masuk, keadaannya sempit dan dia menggunakan hawa dingin. Jadi airborne, iaitu pergerakan udara sejuk dalam ruang yang sempit membolehkan jangka hayat kuman berada panjang, iaitu kuman yang dipanggil jangka hayat tergantung di udara. Satu orang masuk, dia lepaskan virus, dia keluar. Orang yang kedua masuk, dia akan kena. Kan semalam saya cakap airborne, tentang bagaimana virus yang bergerak dalam kawasan yang tertutup, berhawa dingin dan kecil. Okey? Jadi orang ni kata dia seolah-olah terkilan kerana dia sangat mematuhi SOP. Dia sangat berjaga-jaga hingga daripada April hingga Julai ni tuan-tuan. Dia keluar rumah hanya 3 kali, tapi dia dijangkiti. Itu yang saya nak ingatkan saudara dalam banyak kali tu, bagaimana kuman ni berada sejengkal. Dia tidak lagi bergantung kepada berapa banyak saudara keluar rumah. Saudara seorang bersosial atau tidak. Saudara seorang yang pelanggar SOP atau tidak. SOP yang ada sekarang masih lagi tidak menyelamatkan kita. Kerana SOP membenarkan kita pergi ke kedai serba nikah. SOP membenarkan kita masuk ke pasar basah.
SOP membenarkan kita banyak berada dalam ruang tertutup di mana pergerakan udara sejuk berlaku kerana ada aircon. Dan inilah pusat di mana kes-kes sporadik berjangkit. Sebelum sporadik ni balik pula dan dia mula menjangkiti, sebab tu kita tengok jangkitan lokaliti seperti Taman Ikan Mas. Saya biasa tinggal berdekatan Taman Ikan Mas. Flat Seri Sabah, saya biasa kerana saya tinggal di flat Seri Pulau Pinang lama. Kemudian jangkitan juga berlaku di kawasan-kawasan flat Seri Penara. Apabila orang ni balik, dia mula menggunakan lift. Oleh kerana 17 tingkat bangunan menggunakan 2 pintu lift. Dan lift adalah sporadik. Dia tutup saja, orang keluar dan masuk, keluar dan masuk, keluar dan masuk. Kemudian orang ni seorang je dia balik ke rumah kali dengan 5 orang di rumah. Ada hari tu 17 tingkat, iaitu mewakili kira-kira 600 keluarga. Ada je satu isi keluarga masuk, balik dan bawa negatif kalau dah kali lah dengan 600 keluarga yang ada dalam kawasan perumahan tersebut. Berarti angka jangkitan merebak dengan begitu cepat. Sebab tu saya suka nak ingatkan saudara daripada hari-hari saudara mula blame tentang sektor penghilangan. Maut sedang berputar sejengkal daripada hidung saudara. Stream kita dah masuk hari ketiga. Untuk saya ingatkan saudara sekarang, kalaulah orang ni hanya 3 kali keluar rumah dalam daripada bulan April hingga bulan Julai, April, Mei, Jun, Julai, 4 bulan ataupun 3 bulan setengah, dia hanya keluar 3 kali, seluruh keluarga dia terkena termasuk bayi dia. Dia tak ada sangkut menyangkut dengan kilang, tuan-tuan. Dia bukan pekerja kilang, dia seorang eksekutif. Okey, so kalau saudara dah tengok kes ni, saya nak ingatkan pada saudara bahawa bagaimana walaupun kerajaan membenarkan saudara pergi apa semua, saya tak beritahu beginilah. Apa yang kerajaan longgarkan adalah yang terbaik untuk kerajaan, tapi belum tentu terbaik untuk kita. Kita terpaksa menggunakan semua potensi yang kerajaan bagi. Tapi pada waktu yang sama, potensi tersebut juga telah menjadi potensi yang boleh memberi bencana. Di mana kita masuk ke kawasan, nanti saudara, jangan marah saya dulu. Jangan marah saya dulu. Nanti saudara tanya nak beli macam mana, nak beli macam mana. Kan semalam saya dah nasihat. Pertama adalah pastikan apabila saudara keluar ke grocery. Grocery ni tempat sejuk beku ni, potensi kuman jangkit sangat tinggi kerana virus ini bergantung kepada 2 benda, iaitu suhu yang sejuk dan juga udara yang tertutup. Dia lebih lemah. Maksudnya kalau letak 100,000 orang dalam stadium Bukit Jalil, potensi jangkitan lebih rendah berbanding meletak 100 orang dalam sebuah kedai sejuk beku milik rangkaian mana-mana kedai lah. Saudara pergi ni banyak, kalau saya sebut dia marah saya pula, ni company-company yang buka pasar raya. Oleh kerana keadaan pasar raya tertutup dan memiliki cuaca yang sejuk, ancaman kepada 100 orang yang masuk ke pasar sejuk ni lebih rendah daripada ancaman 100,000 orang yang berada di stadium bola. Sebab tu England ketika perlawanan akhir Piala Euro baru ni, dia telah melaksanakan balik undang-undang di mana pelitup muka perlu dipakai dalam train di seluruh London. Kerana London waktu tu mencapai 36,000 kes. Tapi waktu yang sama England membenarkan mereka yang mempunyai 2 suntikan vaksin berada di padang. Kerana mereka mempunyai experience yang cukup, iaitu tak perlu panik pada keadaan yang ramai, tapi berhati-hati pada fakta lapangan. Di mana fakta lapangan menyebut bahawa virus ini sangat aktif apabila berada dalam kawasan sempit berhawa sejuk. Jadi saudara kena faham, kita tak boleh berada dalam mentaliti lama, asal ramai akan ada jangkitan, asal sedikit itu selamat. Berarti saya dan kawan-kawan saya ni berada dalam potensi jangkitan yang tinggi. Saya berpesan juga pada diri saya.